Jadi pegawai-pegawai sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berkati majlis kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Saya kumbang mencari makan, terbang seiring sepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang sudi bersama-sama kami pada pagi ini. Setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan limpah kasihnya dapat kita bersama-sama menjayakan program seminar Keluarga Sakinah Selasa Siri 7 Anjuran bersama bahagian dakwah dan herwa Nusai Islam dan Majlis Anggota. Untuk makluman hadirin sekalian, program ini bertujuan untuk membentuk fikrah Islamiah dalam rumah tangga supaya mendapat sakinah, mawadah dan rahmah. Selain itu, program ini juga bertujuan melahirkan keluarga yang bebas dari konflik rumah tangga serta menyediakan platform mengenai ilmu rumah tangga khususnya kepada warga UTM dan masyarakat luar amnya. Untuk makluman hadirin, program ini juga mempunyai 3 sesi. Majlis akan dimulakan dengan sesi pertama, iaitu ceramah dan perkongsian yang akan disampaikan oleh Ustazah Laila Aniza binti Zakaria dengan tajuk ceramah beliau Anak Soleh Semasa Keluarga. Sesi kedua akan disusul dengan ceramah dan perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Profesor Badia Dr. Muhammad Nur Muhammad dengan tajuknya Minda Suami Difahami, Hati Isteri Dimenangi. Sesi ketiga pula akan disampaikan oleh Ustaz Azman Shah bin Alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman dengan tajuk ceramah beliau Meningkat Rahsia Sharing di Media Sosial. Para hadirin sekalian, program ini juga akan berlangsung hingga jam 4.30 petang. Oleh itu, diharap pada semua para hadirin supaya dapat setia bersama kami sehingga akhir program. Sebelum meneruskan majlis pagi sesi pertama, ingin saya maklumkan sedikit mengenai latar belakang ceramah kita pada pagi ini. Ustazah Laila Aniza binti Zakaria berasal daripada Taipei, Perak. Beliau merupakan ibu muda kepada 5 orang cahaya mata. Beliau juga merupakan lepasan ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Mempunyai pengalaman selama 4 tahun sebagai penceramah di bawah Datuk Haji Madinah Kamsar. Ustazah Laila juga merupakan pengarah urusan IBS Exit Training dan konsultansi. Dan pengalaman lebih 10 tahun dalam lapangan motivasi korporat dan training. Untuk tidak buang masa lagi, marilah sama-sama kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Laila Aniza binti Zakaria yang bertajuk Anak Soleh Semasa Keluarga. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah selalu kata kalau depan Ustazah ada 1000 orang pun jawab salam tu macam 5 orang. Nah hari ini tak tahu dah berapa orang yang jawab salam ni. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada orang, Alhamdulillah. Kenyang dah? Kenyang. Nak tidur? Tak nak, Alhamdulillah. Janganlah kenyang-kenyang tidur pula. Ya Allah, ya Tuhan, kesian Ustazah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah menghimpunkan kita dalam satu majlis ilmu pada hari ini. Syukur banyak. Manusia ini diciptakan untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi khalifah supaya dia bersyukur kepada Allah. Natijah kalau selama ni kan kita berpuasa, sekarang ni kita dah sampai kepada Syawal. Syawal pun dah nak habis dah pun. Allah sebutkan dalam perintah puasa itu
Kenapa kena berpuasa? Kerana natijahnya adalah nanti supaya kamu bertakwa. Supaya kamu jadi hamba yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah, hamba yang bersyukur, yang lebihkan taat itu kepada Allah, yang meninggalkan maksiat itu. Jadi kalau kita sekarang ni dah masuk Syawal, lebih banyak maksiat dan kemungkaran kita buat, ataupun sama macam puasa dulu, sebelum puasa dulu misal kata, jadi satu kerugian. Jadi hari ini insya-Allah, mudah-mudahan kita hadiri majlis ilmu hari ini, malaikat bersama dengan kita memperkatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada khairnya, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita menjadi ibu ayah yang lebih baik insya-Allah. Ada depan ustazah yang belum kahwin? Ada ke? Ada. 2, 3, 4 tu tak kira. Yang satu tu dah cukup, alhamdulillah. Yang saya ceritanya yang memang belum kahwin ni, saya nak doa beri kahwin ni. Ke nak kahwin lagi, ke jodoh dah terhenti, nak kahwin lagi, ya Allah kahwinkanlah ya Allah. Dia nak kahwin ya Allah, dengan orang yang soleha, wanita yang baik. Belum start lagi. InsyaAllah mudah-mudahan cepat Allah hantar, insyaAllah, amin. Yang berkat, yang mulia, yang menggembirakan, yang menyenangkan, amin, amin, amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Yang perempuan ada ke? Dah bosan dah dengan suami sekarang ni, kalau boleh kahwin lain. Tak ada, ya Allah jangan. Dan satu kisah ni, kok nak amalkan lah. Tapi tu slot nombor 2. Tapi tak apalah kita, sebab kalau nak ada anak ni kena kahwin. Jadi asas dia adalah perkahwinan. Nak macam mana pun cerita pasal anak, cerita pasal nak ada permata soleh solehah ni, dia cerita dia kena kahwin dululah. Jadi kalau dalam perkahwinan tu tak puas hati banyak, memang bermasalah lah anak-anak tu. Jadi saya nak kongsi sikit lah. Dulu-dululah cerita pada zaman Nabi SAW. Satu hari ada seorang wanita namanya Ummu Salamah. Mungkin dah biasa dengar dah pun cerita ni kan. Ummu Salamah ni dia kematian suami dia yang dia sangat kasihi. Maka dia kata, ya Allah, tak ada dah lah yang lebih baik daripada suamiku. Dia sedih tapi dia redha. Dan dia kata tak ada dah yang lebih baik pada suamiku. Maka dia baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Ya Allah, berilah pahala atas musibah ini dan gantikanlah padaku yang lebih baik. Maka dengan izin Allah, yang masuk meminangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi moral of the story kan, kalau tak berkenan tu boleh baca doa ni. Jangan. Dia Allah ganti lebih baik, itu bukan ganti suami lain, dia gantilah akhlak lebih baik. Niat tu biarlah jelas. Jangan geram je baca. Allah, jenuh suami tu. Yang suami pun sama jugalah. Subhanallah. Baik, alhamdulillah. Hari ini insya-Allah bersama dengan Ustazah akan kongsikan tentang topik anak soleh permata keluarga. Bila sebut tentang anak soleh permata keluarga, anak soleh ni apa? Anak soleh ni bila kita bincang tajuk ni, kita nak cerita pasal bagaimana nak dapat anak soleh. Itu maksud dia. Bukan dengan ceramah sedap je. Bagaimana nak dapat anak soleh, anak soleha, yang bila kita tengok pada dia, kita tak rasa kecil besar, geram je. Tak. Kalau mak ataupun ayah ada perasaan macam tu, bermasalah anak tu. Hidup anak tu bermasalah nanti. Bukan sekadar hidup mak dan ayah bermasalah, hidup anak akan bermasalah. Benda ni sangat serius. Dan dia bukan sahaja melibatkan masalah dekat dunia, dia akan tarik sekali sampai akhirat, takkan pernah bahagia. Jadi kalau Ustazah sebenarnya kadang-kadang tak berkenan dengan ayat, kadang-kadang ibu, ayah, kadang-kadang tulis di Facebook atau di mana-mana, kadang besar kecil je aku tengok budak ni. Ustazah tak berkenan. Kerana apa? Kerana perkataan itu satu doa bahawa anak kita ni buruk. Geram betul, buruk sangat perangai dia, akhlak dia. Yang hakikatnya buruk macam mana pun, satu yang tuan-tuan kena letak dalam fikiran tuan-tuan, tu benih tuan-tuan. Ini adalah hasil aku. Ini adalah dari tangan aku. Ini adalah dari diri aku. Ini adalah darah daging aku. Dia begini asbab aku. Ustazah kalau cerita pasal Nabi Nuh tak macam ni Ustazah. Itu cerita benda lain. Kita cerita satu-satu part dahulu.
Basically anak kita jadi bagaimanapun, asbab utamanya kita. Kadang-kadang tuan-tuan, minta maaf saya cakap, kadang-kadang kita tak perasan dosa-dosa kita sebelum kita kahwin, dosa-dosa kita waktu zaman kita dengan mak ayah kita, dosa-dosa kita dengan manusia kadang-kadang menyebabkan terkena tempias pada anak-anak kita, sehingga kan anak itu keras hati, anak itu degil, anak itu susah nak dibentuk. Lalu Allah sukarkan kita. Jadi basically asas untuk dapat anak yang soleh-solehah adalah mak ayah perlu sangat banyak taubat. Ustazah pesan pada diri Ustazah dan kita semua, sebab Ustazah pun seorang ibu juga. Sangat takut untuk mendidik anak dalam keadaan kita leka, cuai, tidak taubat, tidak minta ampun dengan Allah, dan dosa kita tempias tu kena celaan tu kepada anak kita. Sebab tu ada doa dia, ya Allah jangan kau cela anak aku ya Allah, ya Allah sayangi dia ya Allah, ya Allah bagi dia taat kepada aku ya Allah. Hassantuka bil hayyil qayyum. Tu antara doa dia. Ustazah amalkan doa ni, panjanglah kalau Ustazah nak tulis apa doa ni. Ni guru Ustazah bagi, Ustazah kepada Ustazah. Ustazah talaqi Quran dengan Ustazah ini amalkan ayat ini, diberi oleh tuan gurunya dan diberi kepada Ustazah. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti Ustazah akan bacakan doa ini. Nak disebutkan bahawa sentiasalah minta bantuan Allah supaya anak kita itu tidak dicela, tidak mendapat laknat Allah. Dan sebelum tu kita terlebih dahulu tidak dicela oleh Allah, tidak mendapat laknat Allah dan mendapat pengampunan Allah. Kalau tuan-tuan, dia basically dia macam ni je, insya-Allah. Kalau tuan-tuan, puan-puan bermasalah dengan mak ayah tuan-tuan, sama ada mak ayah tuan-tuan, mak ayah puan-puan dah meninggal dunia ataupun masih hidup, bermasalah, dan dengan masalah itu Allah akan jadikan tuan-tuan juga akan bermasalah dengan anak-anak. Jadi kena selesai dulu masalah dengan mak ayah, selesai cepat-cepat. Termasuk dengan mak ayah mertua, selesai cepat-cepat. Ustazah, saya tak cerita pasal mak mertua saya cerita pasal Ustazah. Saya dia sahabat baik menantu dan dia Ustazah. Mak mertua saya, Allah, mulut memang. Itu yang buat saya geram tu Ustazah. Dia ada satu cara, kaedah dia. Kalau kita berdepan dengan satu orang yang jahil, maksud jahil lah tu, sebab seorang ibu mertua sepatutnya bila dia dapat menantu, dia akan merasakan kasih sayang, terutama menantu perempuan. Dia akan merasakan kalau dalam hati ni ibu-ibu yang ada depan Ustazah ni, satu masa akan jadi ibu mertua pula. Ustazah pun ada ibu mertua juga. Ustazah meniru daripada apa yang ibu mertua Ustazah buat. Mak Ustazah pun seorang ibu mertua juga. Jadi Ustazah pun meniru daripada akhlak mak Ustazah juga. Kita akan jadi ibu mertua bila tiba masa, insya-Allah nanti. Dari satu kaedah dia, bila kita berdepan dengan orang yang memang suka berdebat, orang yang suka mencari gaduh, orang yang suka mencari kekurangan, seorang ibu mertua dia sepatutnya melihat bila datang perkahwinan dalam keluarganya, maksudnya dia akan kasih sayang dia tu akan lebih luas lagi. Bertambah orang dalam keluarga dia, anggota keluarga dia bertambah, orang baru dalam keluarganya, maka bertambah luas kasih sayang tu lagi. Dia tidak kehilangan siapa-siapa. Tapi masalah orang perempuan sebab kita takut kehilangan orang perempuan. Dia ada masalah tu. Jadi bila takut kehilangan, dia rasa dia takut dia tidak memiliki, kehilangan anak lelaki, kehilangan anak yang selama ni dia sayang sangat-sangat, dah tak sayang dia dah tak lebihkan dia dah dan sebagainya. Jadi terjadi pergaduhan antara menantu dan mentua. Bila selalu berbalas, misal kata berbalas kata yang tak baik-baik, mak mertua cakap macam ni, kita balas. Mak mertua tengking, kita tengking. Mak mertua maki, kita maki. Last sekali minta suami buat pilihan, mana satu? Bagaimana anak kita itu akan jadi anak yang soleh-solehah? Sebab kita tersangkut dengan mak lagi, tersangkut dengan mak ayah lagi. Jadi cara dia, kalau memang jenis mak yang suka menyakitkan hati ni, diam, senyum, jangan jawab, buat tak tahu. Ustazah, saya kalau tak jawab Ustazah lagi menyakitkan hati Ustazah. Sebab tu suami kena main peranan. Kalau suami tadi tidak main peranan dan dia tidak adil, dekat akhirat nanti
Di akhirat nanti antara orang yang mendapat perlindungan di arasy Allah, ketika itu tidak ada perlindungan lain melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil? Setiap dari kamu adalah pemimpin. Anak tu pemimpin, mak tu pemimpin, suami tu pemimpin. Suami bagaimana menjadi seorang pemimpin? Bila mana dia adil. Dari erti kata bila dia adil, bagaimana dia menyantuni isterinya, bagaimana dia menyantuni mak dia. Benda yang tak betul yang ada pada mak dia, tak boleh iya kan? Betul mak, betul. Saya pun tak suka bini saya punya perangai macam tu mak. Tak boleh. Tuan-tuan bila bercakap benda yang tidak hak, maka tuan-tuan terpaksa membayar hak tersebut di akhirat kelak. Kalau benda yang tak betul, usah mak, insya-Allah mak, Allah baiki. Dah tak tahu perkataan apa nak sebut dengan mak ni. Sebab kita sebagai seorang lelaki tak boleh mengajar mak. Mak ni tak betul, tu tak betul, ni tak betul, tu isteri saya mak. Kalau drama boleh lah kot. Kalau sebagai anak lelaki ni dia kena soleh terlebih. Tapi dia tidak boleh tidak adil kepada isteri. Perkataan kepada isteri pun dia kena jaga juga. Santuni isteri, setiap luahan isteri itu perlu dijaga dan diambil kira. Diambil pandangan isteri. Isteri itu perlu diletakkan nombor satu dalam hati dia sebagai pendamping. Mak dah memang nombor satu dah. Isteri sebagai pendamping nombor satu. Sebab ibu bukan pendamping setelah berkahwin. Isteri pendamping yang akan sama-sama nak melayari rumah tangga. Sebab tu juga kadang-kadang termasuk cakap bila termasuk dalam isu anak ni, kadang-kadang mak mertua, tok dia, opah dia ada acuan lain. Isteri nak macam lain, suami nak macam lain. Tapi yang lebih berhak di sisi Allah adalah ibu dan ayahnya. Jadi mak ayah mertua, tok, semua dia kena faham. Dan suami pun kena faham, isteri pun kena faham. Kenapa saya basic kan, letakkan ini sebagai basic sebelum saya nak cerita pasal anak yang soleh ini, supaya clear hubungan dengan mak ayah. Jangan kita sangkut dengan mak ayah atau mak ayah mertua kita. Jangan ada masalah mulut kita dengan mak ayah kita. Takkan senang kita nak menguruskan anak nanti. Jadi kalau siapa ada masalah, cepat-cepat selesaikan. Siapa yang susah nak telefon mak ayah, cubalah telefon selalu. Tanyalah khabar, walaupun kadang-kadang mak mungkin tak layan, ayah mungkin tak layan. Tak suka pun kita telefon kadang-kadang. Tak apa. Sentiasa berdoakan mak ayah kita supaya senang perjalanan hidup kita nak menguruskan anak kita. Siapa jarang doakan mak ayah dia? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Susahnya nak doa, sekali je dia doa. Ataupun sekali tu pun dah rasa banyak adalah. Seminggu sekali ke. Dia ada ranking adab doa. Perempuan nak doa perempuan mustajab, ranking adab doa dia adalah yang pertama, ada dua pandangan. Satu, mendoakan guru-guru terlebih dahulu, yang tuan-tuan dapat ilmu Quran, guru apa sahajalah dalam kehidupan ini, yang pertama. Yang kedua, mendoakan mak ayah, kemudian barulah kepada anak-anak. Kadang-kadang kita ranking, kita doa diri kita dulu, lepas tu anak-anak kita. Ataupun anak-anak kita nombor satu, ataupun pasangan nombor satu. Adab dia adalah guru, mak ayah, ataupun mak ayah, lepas tu guru kita. Jadi itu adab dia. Jadi kalau kita ikut susunan ni dan bertawassul dengan susunan ni, ya Allah, guru aku banyak mengajar aku akhlak yang mulia. Ya Allah, beri kebaikan padanya, beri syurga yang tinggi pada dia. Ya Allah, ibu ayahku adalah ibu ayah yang terbaik yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Beri kemuliaan kepadanya, ya Allah, dunia dan akhirat, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya, ya Allah. Haramkan tubuh badannya daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Beri dia syurga yang paling tinggi tanpa hisab dan azab. Punya doa dekat mak ayah ni lebih lama daripada doa dekat anak-anak. Tuan-tuan, anak tuan-tuan secara automatiknya Allah akan bantu. Secara automatik. Sebab sibuknya kita doa untuk mak ayah kita. Tapi kita punya sibuk harian kita mendoakan untuk anak, tak dapat-dapat doa tu. Tak mustajab pun doa tu. Punya doa anak lembut hati, punya doa anak dengan cakap, punya doa anak begini, semua tak dapat. Susah nak dapat. Rupanya sangkut dekat kedekutnya nak doa mak ayah. Segala puji bagi Allah menciptakan mak ayah kita.
Segala puji bagi Allah menciptakan mak ayah tuan-tuan, sehingga tuan-tuan berada di sini sebagai seorang Islam. Kalau tuan-tuan berada dalam perut kandungan bukan orang Islam, tuan-tuan tak ada dekat sini dengan memiliki Islam. Susah perjalanan nak dapat Islam itu. Tapi Allah bagi begitu je, lahir-lahir sebagai Islam. Segala puji bagi Allah. Maka siapa dia bawa dendam, benci, susah pasti mesti ada mak ayah yang mungkin pilih kasih, mak ayah yang tidak sempurna, mak ayah yang tidak mengajarkan kebaikan. Betul, adil. Bila kita cakap kita kena adil. Ada mak ayah yang tidak menjalankan tanggungjawab. Betul. Lalu anak tu dendam. Bukan dendam, mungkin rasa macam tak puas hati sampai besar, tak boleh nak baik dengan mak tu, rasa renggang dengan ayah tu, rasa tak suka. Bila teringat rasa sakit hati. Mungkin ada ayah yang tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah, yang curang dalam tanggungjawab mendidik anaknya, yang khianat dalam tanggungjawab sebagai seorang ayah, semua mahram dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita bawa dendam tu. Mungkin ada ayah yang kaki judi. Itu perkara biasa. Ustazah menulis buku tentang rumah tangga. Ustazah menulis buku tentang rumah tangga, 40 kisah benar tentang rumah tangga yang ekstrim-ekstrim. Antaranya adalah kisah bagaimana satu orang perempuan ni dia rasa sangat panas baran. Kalau dia duduk dekat kaunter depan, ada pelanggan datang dekat dia. Pelanggan tu jauh lagi, belum sampai lagi, tapi ada kerenah, baru cakap dengan kawan dia. Misalnya kata, ni saya tak puas hati lah apa-apa. Dia dekat depan ni akan menjerit dekat pelanggan tu, sampai tahap dia boleh menjerit dekat orang lain di depan khalayak ramai. Sedangkan dia orang yang solat, sedangkan dia orang yang baik, tapi dia tak boleh kawal panas baran dia. Bila tanya, Ustazah kenapa saya tak boleh kawal panas baran saya, Ustazah sebagainya. Saya kata minta maaf, saya cakap selalunya yang ada masalah panas baran ini, minta maafkan semua, tapi selalunya pengalaman Ustazah, selalunya ayahnya mungkin kaki judi ataupun bawa makan benda yang haram dalam keluarga. Ya Allah Ustazah, betul Ustazah, ayah saya memang kaki judi. Habis dia menjerit lagi kuat. Saya kata ya Allah jangan marah, bukan Ustazah nak suruh burukkan ayah. Sekarang ni nak memperbaiki keadaan. Sekarang nak buat macam mana Ustazah? Memang jahat, dia pukul mak saya, dia gini. Allahu Akbar. Sebab tu Ustazah kata memang ada mak ayah yang tidak adil dalam pengurusan anak-anak. Waktu kita kecil dulu, kalau kaedah begitu, kalau panas baran begitu, apa yang perempuan tu kena buat? Kalau tuan-tuan pun na'udzubillah balik, mungkin kalau ada yang mengalami, kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya, dan kita tahu sirah sejarah dulu-dulu, sedekah banyak-banyak. Banyak sedekah membersihkan hati, membersihkan jasad. Kita tak boleh ambil barang yang haram, isi perut tu keluar balik, dia dah jadi dah tubuh badan darah daging kita. Tapi kita boleh sedekah. Dengan sedekah membersihkan harta, Allah kata. Dengan sedekah membersihkan diri, Allah kata. Jadi bila setiap kali sedekah, ya Allah, aku niatkan dengan sedekah ini, ya Allah, hilangkanlah panas baranku, angkatlah panas baranku ini, Allah. Gantilah dengan akhlak yang terpuji, Allah. Ampunkan dosa ayahku dahulu, ya Allah. Bukan kita je lepas, ayah kita pun lepas. Bersihkan dia, muliakan dia, ya Allah. So saya bagi tahu puan-puan, kalau puan-puan, tuan-tuan bawa dendam dalam diri, perempuan tuan-tuan tak pernah akan rasa bahagia. Dia memang sakit. Setiap orang menghadapi ujian masing-masing, dan ujian itu tidak akan berhenti sampai akhir hayat kita pejam mata. Tapi lama mana kita nak bawa ujian tu, nak bawa kesakitan dalam hati kita tu? Satu yang kita boleh fikir, satu saja kita boleh fikir. Cara dia adalah kita panggil delete negative thinking, insert new way of thinking. Padamkan yang negatif, benda-benda yang trauma kita, benda-benda kesakitan kita, dan masukkan benda baru dalam hati kita. Saya nak padam macam mana? Benda tu memang tersemat. Of course tak boleh padam, tapi maksud padam di sini adalah menukar cara pandangan. Daripada benci mak ayah kita, daripada dendam, daripada tak suka, daripada susah nak doa mak ayah kita, tukarkan cara pandangan. Ya Allah, kesian dekat dia, ya Allah. Apa jadi dengan nasib dia sekarang, ya Allah? Betapa susah hidup dia, ya Allah. Dia masuk dalam kubur dalam keadaan bagaimana, ya Allah? Kesian dekat dia, ya Allah.
Dan bersyukur, jadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Tanda kita syukur apa dia? Ya Allah, walaupun banyak keburukan dia, ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah, aku lepaskan dia, ya Allah, aku takkan tuntut apa-apa darinya, ya Allah. Dan ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah. Masukkan aku, dudukkan aku, pinjamkan aku duduk dalam rahim dia sehingga aku dapat Islam, sehingga aku dapat iman. Jadi maksudnya atas semua keburukan mak ayah kita, sekurang-kurangnya satu yang paling besar kita nampak puan-puan adalah iman. Iman. Belum tentu daripada orang lain, saya kata tadi, belum tentu kita akan dapat iman tu. Jadi segala puji bagi Allah. Disebutkan ajaib, ajaib sangat-sangat orang mukmin ni, kehidupan orang mukmin. Bila dia dapat ujian, dia bersabar. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Segala puji bagi Allah. Tak ada alasan untuk kita rasa bosan. Tak ada alasan untuk kita rasa putus asa dalam hidup. Tak ada alasan untuk kita rasa membenci dalam hidup. Tak ada alasan untuk kita rasa hidup ni tidak bernilai. Segala puji bagi Allah. Okey? Jadi untuk first lot ni, Sazana, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersihkan hati kita. Maafkan apa yang terkurang, apa yang terlebih, apa yang kita rasa tak selesai antara mak ayah, adik-beradik, orang sekeliling dan sebagainya. Kita maafkan, kita lepaskan, supaya urusan kita untuk menguruskan anak-anak kita akan jadi lebih mudah. Percaya cakap Ustazah, sangat mudah di sisi Allah. Okey? Baik, ada soalan? Ada ke kok ada soalan? Tak apa, sekejap lagi Ustazah akan bagi masa, bagi peluang untuk semua orang menulis soalan dan hantar dekat depan, dan Ustazah akan baca soalan tersebut, insya-Allah. So kita tahu setiap fikiran ibu-ibu dan ayah di sini, apa masalah yang belum selesai, apa yang nak dibantu. Kalau Ustazah cakap kosong dekat depan ni, mungkin tak sampai seperti mana persoalan yang perempuan nak. Okey? Alright. Sekarang tak ada soalan ya? Baik, Ustazah nak buat satu sempat tak? Ada kertas dekat tangan tuan-tuan berapa? 2 ke 1? 2 ke 1? 2, okey. 3, bagus. Baik. Ustazah nak buat, selalu benda ni Ustazah buat training sebenarnya. Ustazah terlibat training 14 tahun dalam training motivasi dan korporat. Team building, integrity, communication, skill, keseronokan bekerja, kerja sebagai ibadah, training. Ustazah ada certified professional trainer untuk outdoor juga. So kadang-kadang kita buat dekat tepi pantai, kat Terengganu. Kadang-kadang nak 40, 60 untuk staff, misal kata nak indoor, nak outdoor, semua ada, insya-Allah. Jadi ini salah satu slot dalam training Ustazah. Tapi hari ini Ustazah nak kita bersih hati sikit, kita akan buat slot ni sikit, okey? Baik. Slot ni nama dia Clorox Your Mind. Tak apa, Ustazah tak tuang Clorox, jangan risau. Okey. Kertas yang ada dekat tangan puan-puan, satu je kertas. Ambil kertas tu dan lipat kepada 9 bahagian. Macam mana nak buat? Macam ni. Kreatif yang masing-masing nak buat tu. Okey, satu kertas ni bahagi 2. 1, 2. Tu je. Ni Ustazah bagi bonus ni. Ustazah buat waktu training je. Ni kan Ustazah bagi bonus. Sekali, 1 lipatan, 2 lipatan. Dah. Lepas tu belintangkan dia. 1 lipatan, 2 lipatan. So bila kita lipat kuat-kuat, kita akan dapat 9 bahagian. Dapat tak? Tak dapat? Dapat. Okey, potong 9 bahagian tu. Koyakkan 9 bahagian. Koyak je lah, tak payahlah gunting. Koyakkan 9 bahagian. Sekarang dah boleh bersalaman kan?
Perempuan pun nak bersalaman kan? Jangan pura-pura, okey? Tiba-tiba tak boleh. Dah ke? Dah. Ya Allah, lamanya dia orang ni lipat, subhanallah. Lipat dan koyak. Segera. Okey, lepas tu tulis perkataan ni. Setiap satu kertas, penyayang, baik hati, sopan santun. Cepat. Subhanallah. Cepat. Ni Ustazah bagi bonus ni. Ustazah tak buat dekat tempat lain ni. Hari ni baik hati sikit. Dah, belum? Cepat. Tak nampak Ustazah baca. Dah habis suara dah ni. Okey, yang pertama penyayang. Tulis satu kertas satu je. Penyayang. Yang kedua baik hati. Yang ketiga sopan santun. Yang keempat amanah. Yang kelima jujur. Yang keenam pemurah. Yang ketujuh berpandangan jauh. Yang ke-8 bijaksana. Yang ke-9 berani. Okey, dah siap dah? Tengah lipat, subhanallah. Okey, saya ulang ya. Last. Penyayang. Laju-laju buruk pun tak apa. Baik hati. Oh, bagus betul. Sopan santun. Amanah. Jujur. Pemurah. Sesalah padam dah. Kelas kabut. Berpandangan jauh. Bijaksana, berani. Penyayang, berhati, sopan santun, amanah, jujur, pemurah, berpandangan jauh, bijaksana, berani. Okey dah, selesai. Sebaik abosh. Tolong padam Kak Sazah. Sakit tangan dah. Okey. Kita ni kan manusia. Nanti kita akan cerita pasal anak. Tapi sekarang kita cerita. Tak akan mampu. Mustahil. Doa mustajab ke? Ada tak ke? Sembang banyak-banyak ke belakang. Kita selalu sangat negatif. Kalau kita duduk dalam satu office, ada orang baru masuk office kita. Muka macam nak kaya. Satu. Muka macam kaki kencing. Satu juga. Macam menyombong betul lah. Okey. Jadi nak diceritakan, susahnya kita nak bercakap tentang muka orang tu baik. Ya Allah, jujurnya muka dia. Ya Allah, baiknya muka dia. Ya Allah. Tak susah sangat. Itu adalah pemikiran manusia 70 to 90%. Begitu juga anggapan kita pada anak kita. Saya bagi satu contoh. Anak kecil kita yang nak tolong kita menyapu rumah. Anak kecil. Kita sibuk nak menyapu, dia pun sibuk nak menyapu. Apa kita anggap? Menyusahkan, ya Allah, lambat kerja kita bila nak selesai.
Punyalah baiknya anak tu sebenarnya hati dia besar nak tolong mak, walaupun tangan dia kecil. Kudrat dia tak kuat. Segala puji bagi Allah. Lalu kita train dia dengan tak payah tolong, lagi lambat kerja ibu. Lalu bila dia remaja, kita harap dia tolong kita. This is psychology. Ustazah bila buat program memang Ustazah gabungkan agama, psikologi dengan scientifically proven. Bukan main cakap je. So Ustazah dulu di bawah Datuk Fadla Kamsah, 4 tahun bawah Datuk. Jadi kalau Datuk ceramah 6 jam, misal kata untuk Petronas, esok hari Ustazah 6 jam untuk Petronas. Tu kerja Ustazah. Jadi daripada situ Ustazah belajar banyak sangat ilmu dan pengalaman orang lama. Patut Ustazah tak akan dapat semua ni. Semuanya dengan izin Allah. Jadi Ustazah kongsikan hari ni. Nah, diceritakan doktrin dalam fikiran kita yang anak tu menyusahkan kita, lambat kerja kita. Akhirnya bila sampai kepada remaja, bila dia dah malas nak tolong kita, kita marah dia. Kita rasa tak puas hati. Sedangkan daripada kecil dia dengar perkataan tu daripada kita. Dia tak boleh jawab balik sebab benda tu tertanam dalam unconscious mind dia. Waktu dia kecil, tak tahu apa dia nak cakap. Sama macam bila anak kita selalu menipu dengan dia waktu bergurau. Selalu. Ataupun waktu apa-apa yang kita janji dengan dia. Tak apa, jangan. Nanti mama beli coklat, okey? Mama balik kerja beli coklat. Balik kerja dia, mama mana coklat? Mama sibuk lah, tak sempat lah, apalah nantilah, apalah segala. Itu namanya menipu. Nabi SAW menyebutkan apa? Ada satu kisah satu orang ibu, dia nak anak dia diam. Anak kecil dia menangis, dia nak minta anak dia diam. Maka dia kata, mai sini Abdullah, mai sini. Dekat tangan dia ada benda. Ibu ni panggil anak dia. Nabi tanya, dekat tangan kamu ada apa wahai ibu? Ada kurma. Nabi kata apa? Kalaulah anak tu datang pada kamu dan bila dia buka, kamu buka tangan kamu tak ada apa-apa, niscaya di sisi Allah kamu ditulis sebagai penipu. Hatta benda kecil. Berapa banyak suami isteri buat prank? Kan? Kita anggap tu benda biasa. Nabi tak lagi sebenarnya. Tercabut barakah rumah tangga. Hatta dalam gurauan, Nabi sangat melarang. Jadi kalau kita buat selama ni jadi budaya yang menggembirakan, banyak lagi benda lain yang boleh menggembirakan, yang menarik barakah. Jadi jangan buat prank. Budaya prank tu bukan betul. Kalau kita tengok dekat Facebook, kita suka, hati kita terasa enjoy, suka, minat dengan apa yang kita tengok, maka baiki hati kita. Benda tu tak betul, tinggalkan. Kalau Ustazah takkan semua benda tak boleh, Ustazah. Memang tak boleh. Islam ni dia ada had, ada batas. Allah nak bagi bergembira, gembiralah sepuas hati. Buatlah apa benda yang seronok pun, tapi jangan melampaui batas. Yang melampaui batas telah mencabut segala barakah. Okey? So macam itulah kita doktrin anak-anak kita daripada perkataan-perkataan kita. Satu lagi Ustazah bagi, banyak sekali Ustazah nak cerita pasal benda ni. Yang Ustazah campur-campur sikit. Satu lagi Ustazah bagi, contohnya kita minta tolong anak kita ambilkan air. Anak kecil ambilkan air. Ataupun anak besar tak kisahlah ambil air. Tolong ambil air untuk ibu, dia pun bawa air. Yang air yang dia bawa tu tumpah. Cuba bagi tahu Ustazah apa respon. Yang pertama bila air tu tumpah. Dia bawa ibu. Dia bawa dalam penuh. Kita ada bola sikit pun sikit, jangan banyak. Dia bawa juga penuh. Air tu tumpah. Kita jawab apa? Cepat. Kak Mama dah cakap, jangan bubur penuh, bubur sikit, kan dah tumpah. Terkial-kial budak tu tak faham. Perempuan sebenarnya Ustazah bagi tahu, dari segi scientifically, body physical dia tu dan cara pandangan mata, perempuan tahu tak, bila dia nak tuang air, contoh, dia tuang air daripada jug. Ni ada cawan, pegang baik-baik jug tu, jangan bagi tumpah. Dia pegang air, mata dia tak sesempurna pandangan mata kita untuk adjust air tu masuk. Kena ada ilmu sains ni baru kita tahu kenapa jadi macam tu. Dia dah cuba sedaya upaya tapi tak boleh. Tangan dia tak ada kekuatan macam tangan kita untuk adjust air tu masuk. Lalu kita marah je dia. Segala puji bagi Allah menciptakan perbezaan antara anak dan ibu dan ayah.
Sebab tu kalau empati dan ihsan tu duduk di depan, tak sempat marah, tapi sempat puji dulu. Allahu Akbar, comelnya anak ibu. Tak apa. Jom kita lap air ni. Penat, memang penat. Tapi doktrin itu akan menyebabkan kasih sayang. Kasih sayang itu akan menyebabkan perempuan dapat anak remaja yang rapat dengan perempuan. Sampai akhir hayat dia, perempuan tuan-tuan di hati anak-anak. Ustazah ajar ni melalui apa? Melalui apa yang Ustazah lihat pada mak Ustazah, mak mertua Ustazah. Ayah Ustazah, ayah mertua Ustazah. Ustazah belajar daripada orang lain. Pengalaman Ustazah tak sebanyak itu. Segala puji bagi Allah. Mendahului empati, mendahului ihsan daripada marah dan emosi. Sentiasa rasa kesian mata dia yang belum sempurna, tangan dia yang belum cukup kuat, kaki dia yang belum cukup kuat, akalnya yang belum sempurna macam kita ni. Kita akal dah sempurna pun azan sampai sekarang sempat keluar shopping lagi akal sempurna. Yang sepatutnya orang lelaki tempat dia solat berjemaah di masjid atau di surau seperti mana Nabi sebut, sempat keluar shopping. Isteri akal sempurna sempat, bang jom lah bang, temanjat nak keluar kedai ni jap bang, tengah azan. Akal kita sempurna. Lalu bagaimana kita harap akal anak kita yang belum sempurna itu untuk taat semua perintah kita? Adik datang sini kejap, adik datang sini, sibuk dia main benda lain. Dek datanglah sini kejap, sibuk main ni. Kita punya Allah sakitnya hati. Kita azan pun tak bangun lagi, sempat tengok TV dengan main game lagi. Allah panggil tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi selalulah rasa, lihat diri kita sebelum tengok diri anak. Banyak maafkan, banyak kesian. Doktrin dalam pemikiran kita, anak kita apa yang kita selalu ucapkan. Contoh anak tadi Ustazah kata dia bawa air itu tumpah. So kita kata ya Allah dah tumpah, dah tu ibu cakap, tak boleh harap langsung. Nak minta tolong tak boleh harap. Sampai dia besar tuan-tuan, dia doktrinkan pemikiran tu sehingga dia akan menjadi manusia yang sentiasa low esteem. Confident dia kat bawah. Perempuan cuba cek, tuan-tuan cuba cek apakah perkataan yang mungkin tuan-tuan pernah dapat waktu kecil dari siapa-siapa sehingga dia menjadi satu titik sampai hari ini. Jangan tu ada dalam Quran, boleh guna, tapi dia ada kaedah dia. Boleh, jangan tu. Kan, jadi kalau kita selalu sebut anak kita tak boleh diharap, sampai dia besar pun dia akan rasa, betul lah mak cakap dulu-dulu, aku ni memang tak boleh diharap. Bos pun nak buang kerja aku, kawan-kawan pun tak suka aku, hasil kerja aku pun tak bagus, isteri aku pun tak suka dekat aku. Sampai level itu puan-puan, perkataan ibu dan ayah. So macam mana nak delete balik, nak dapatkan balik perkataan-perkataan baik? Top up dengan pujian. Boleh top up balik. Top up dengan pujian, top up dengan minta maaf, top up dengan selalu berbaik dengan anak, duduk sentiasa menyantuni dia. Macam saya kata tadi, tumpah, okey kita laksana. Penyapu dia tengah sapu, okey adik pegang macam ni dik, jangan pegang macam ni, pegang macam ni. Dia pun pegang macam cara dia juga. Tak apa, ajar lagi, InsyaAllah. Kalau kaedah untuk remaja pun ada lagi kaedah dia. Okey, kalau nak cerita pasal benda tu panjang lagi lah. Okey, tak apa. Now, seorang ibu dan ayah perlu bersih hati sesama manusia supaya dengan anak dia mudah nak uruskan. Okey, tadi saya kata 70 to 90% kita selalu sangat fikir negatif. Sekarang ni kita nak ubah. Tadi ada tak dalam perkataan yang Ustazah bagi tu, perkataan alim? Tak ada. Okey, tukarkan perkataan amanah kepada alim. Ada satu amanah Ustazah letak, tukarkan kepada alim. Dah. Okey. So, apa yang kita nak buat perempuan, tuan-tuan? Yang pertama, sekarang kita nak ubah cara kita.
Okey. Bagi kertas, salam, peluk, doa dan aminkan semula. Okey. Kaedah dia dekat sini adalah tuan-tuan akan tengok tuan-tuan sama tuan-tuan, perempuan sama perempuan. Kecuali suami isteri lah. Okey. Perempuan akan tengok muka orang yang ala-ala alim. Bagi dia kertas. Ala-ala penyayang, bagi dia kertas. Ala-ala jangan bagi lagi, bertenang. Ala-ala baik hati, bagi dia kertas. Angkat punggung baru bagi. Okey, jangan orang sebelah. Okey, satu. Sebab apa? Sebab manusia suka melihat orang macam saya kata, ala-ala ni kaki penipu, ala-ala dia ni, padahal tak kenal pun. Bila dah kenal dia kata apa? Aku dulu ingat kau sombong, tapi ya Allah tak sangka dia kau baik. Okey. So, kita ubah. Tengok orang dengan pandangan baik. Ustazah, benda ni sekejap je buat ni. Dalam 10 minit siap. 15 minit siap. Tetapi masalahnya, Ustazah pernah buat program ni dengan satu datuk dan datin. Dia ada program ni lah. Datuk dan datin ni memang ada grup yang sangat-sangat humble, sangat-sangat bagus. Tapi ada grup yang memang ada problem. Sebab apa? Dunia diorang memang sentiasa berjumpa dengan orang, sentiasa ambil kesempatan. So grup datuk dan datin ni sejam tak selesai kerja ni. Kenapa? Sebab nanti datin-datin tu datang dengan Ustazah. Ustazah, macam mana nak bagi kertas ni? Sebab kan kalau dekat depan, yelah kita macam ala-ala alim. Kalau belakang dia tak alim macam mana? Apa yang nak jawab dekat depan Allah nanti? Sampai level macam tu tau. Ustazah, kat sini memang tak ada muka orang baik, Ustazah. Okey, Ustazah jam sekejap. Jadi nak ceritakan problem happen. Kenapa? Kerana pengalaman dia jumpa dengan manusia memang macam tu. Dia tak jumpa kawan yang telus, memang nak tender, memang nak projek, memang kaki kipas, kaki bodek, kaki tikam. So bersyukur tuan-tuan tak level tu lagi. Okey lah. Mereka tuan-tuan pun dah masuk level tu, memang kena handle hati betul-betul. Okey. So now kita bagi kertas dengan bersih hati. Tak payah nak fikir dia ni alim sungguh ke, alim tipu ke apa, tak payah sibuk sangat. Okey. Just depan face. Kemudian salam dengan dia, kemudian peluk ni. Siapa takut COVID tak payah buat, tapi insya-Allah tak ada COVID dah. Okey, buatlah. Okey. Dah lama tak buat. Kat belakang buat pura-pura. Lepas tu doa dan aminkan, ini paling penting. Macam mana cara doa dan aminkan? Doa dan aminkan ni adalah lepas dapat kertas kita, sekat sini ada part satu. Dekat sini lepas bagi kertas ada apa ni? Lepas orang bagi kertas kat kita, cakap terima kasih. Inilah keyword tanda orang-orang bersyukur di sisi Allah. Supaya kamu bersyukur, apa pun supaya kamu bersyukur. Tandanya adalah terima kasih sesama manusia. Barang siapa dia tak bersyukur sesama manusia, berarti dia tak bersyukur kepada Allah. Kita minta, Long buka kipas je Long. Anak kita pun buka pak, kita buat tak tahu je, relax. Kan? Kalau hari ni Ustazah jalan ramai-ramai ni, Ustazah kata hari ni Ustazah nak bagi hadiah sikit. So, semua orang keluarkan tangan. Ustazah bagi seorang RM1. RM1 ya Allah. Ketakut. RM1 apa? Tak fikir pun konon-konon nak kumpul balik RM1 itu beli hadiah kat Ustazah ke? Tak boleh fikir macam tu. Kita mana nak bagi manfaat ke orang, kalau boleh manfaat untuk diri. Kan? Tapi kalau hari ni Ustazah kata Ustazah nak bagi hadiah, semua keluarkan tangan. Ustazah bagi seorang RM50. Allahu Akbar Ustazah. Ya Allah, program apa ni Ustazah? Punya happy sangat program macam ni dapat RM50 seorang. Segala puji Allah. Ustazah disanjung sampai mati. Memang dikenali. Subhanallah. Sebab apa? Sebab nilaian RM50 dengan RM1. Samalah bagi kertas. Terima kasih, entah terima kasih ke tidak sebab ada kertas keping. Sama juga kalau pen kita jatuh. Pen kita jatuh, tolong angkat jap, kawan lalu depan meja. Tolong angkat jap tu pen jatuh. Kawan pun tunduk. Mana bawah bangku. Angkat, tunduk buat atas meja. Okey. Okey. Terima kasih tak sempat, dia sibuk nak buat kerja lain. Sebab terima kasih kita mahal. Jadi banyaklah terima kasih tuan-tuan. Dia punya keyword pertama pada anak-anak tuan-tuan. Terima kasih Alun, terima kasih anak ibu, terima kasih anak ayah, terima kasih banyak, terima kasih sayang. Okey. Kita sibuk cari formula paling istimewa anak-anak soleh-solehah. Formula syukur pun tak ada. So bila anak terima kasih kat kita? Bila anak tak terima kasih, tak cakap pun terima kasih kat ibu. Kita lupa kita pun
Berapa juta tahun tak cakap terima kasih kat dia. Kan? Alright. Now, bagi kertas, terima kasih. Salam, peluk, doa. Okey, doa dan aminkan ni cara dia gini. Bukan copy paste. Tolonglah bukan copy paste. Copy paste ni macam ni. Saya doakan awak sihat sentiasa. Saya pun sama. Tu bukan doa. Tu copy paste. Okey. Saya doakan awak sihat sentiasa. Amin. Saya doakan hidup awak berkat. Amin. So kita dapat dua doa yang berbeza. Barang siapa dia doa sahabat dia, apatah lagi sahabat dia tak tahu, malaikat akan doakan dia seperti mana kebaikan tersebut. Kau doa buruk orang, dapat balik buruk. Dalam mulut jahat, dia busung perut dia tu. Subhanallah. Kita perut busung tak baik-baik, tak tahu bila nak baik. Okey, so boleh kita mula? Boleh laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kecuali suami isteri sahaja. Okey, dengan lafaz bismillah mulakan. Bangun, gerak, angkat punggung. Subhanallah, dia orang nak bagi sebelah menyebelah, Allahu Akbar. Gerak. Sungguh-sungguh doa. Siapa tak dapat doa, saya suruh doa kat depan ni ha. Kena dapat doa. Saya pun fikir benda yang sama. Tapi kita boleh buat video. Simpan. Bila-bila saya perlukan. Ambillah angle yang dekat sikit. Dengan sayang sekali ada. Okey, peluk, salam, doa. Doakan semula, aminkan. Siapa dah siap boleh duduk. Tenang-tenang. Tengok dapat apa. Siapa belum doakan lagi.
dah habis boleh duduk. Allah, dia tak selesai-selesai lagi tu. Tak habis nak share orang lagi. Baik, lagi 2 minit. InsyaAllah selesaikan. Okey, Alhamdulillah. Kita dah selesai sesi Clorox Your Mind. Ustazah nak tanya. Okey. Siapa yang rasa sebab bercampur seronok angkat tangan? Masya Allah. Siapa yang menangis saja angkat tangan? Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Saya bagi arahan. Surah hati, perasaan. Bila kita buat dengan hati yang selama ni kita rasa banyak sangat libang-libu, banyak yang orang macam sayang diri sendiri, nak kebaikan dekat orang macam nak kebaikan dekat diri sendiri. Kita sedang membersihkan hati. Siapakah orang-orang yang layak masuk syurga Allah? Ada satu jaminan Allah. Jaminan Allah. Sesiapa sahaja berkasih sayang semata-mata kerana Allah, mendoakan kerana Allah, dia nak kebaikan sama seperti mana dia nak kebaikan pada diri dia, itulah orang mukmin. Betapa banyak dah kita simpan karat dekat hati. Betapa banyak dah kita rasa tak puas hati ke orang. Betapa banyak dah kita tak sangka orang nak sayang kita dan doakan kita. Padahal semua orang sangat pengasih penyayang. Yang lagi kita tak buka hati. Jadi apa yang Ustazah buat kat sini, inilah sesi untuk tuan-tuan buka hati pada isteri, isteri buka hati pada suami, dan buka hati pada anak-anak. Banyak lihat buruk, kita akan dapat banyak buruk. Banyak lihat baik, dapat banyak baik, insyaAllah. Jadi sekarang tarik nafas. Okey, tarik, dia ada kaedah. Tarik dengan hidung, lepas dengan mulut, perlahan-lahan sehingga habis nafas. Okey, boleh? Tarik dengan hidung, lepas dengan mulut sehingga habis nafas. 1, 2, 3. Bila perempuan penat, inilah cara bernafas dia. Bila tuan-tuan letih, stres, inilah cara bernafas dia. Orang lelaki pandai selalu dia. Orang perempuan dia lain. Orang perempuan dia buat apa? Dia tarik je tak lepas. Sebab tu dia bermasalah. Subhanallah. Itu kaedah. Cik Fani perempuan, dia lebih kena tenang sikit. Dia guna kaedah tersebut. Okay? Satu lagi, ada satu kaedah pernafasan. Nama dia 7 lapisan perut. Ini semua pernafasan untuk reduce stress secara cepat. Secara cepat. Walaupun stress tu confirm lah tak boleh angkat buang macam tu, tapi dia reduce stress secara cepat. 7 lapisan perut ni, jom bangun semua orang. Perut berlapis lagi senang. Okey, baik. Cara bernafas dia adalah kita ginjak kaki kita ni.
dengan 7 kali pernafasan daripada mulut kita, tengok daripada hidung kita, silap. Tahan, lepas. Okey, kaedah yang betul menyebabkan sakit kat sini. Tu buang energi dah tu, energi yang kita penat sangat dalam hidup kita. Okey, kaedah tak betul, dia kurang sikit-sikit lah. Alright, boleh kita mula? Goyang kaki sikit. Okey, goyang tangan sikit. Okey, ni semua cara buang energi negatif dalam badan kita memang. Sebab tu kalau kita buat zikir, memang ada kalimah, keadaan-keadaan zikir yang kita kena pernafasan kita kena betul. So ni teknik paling mudah. Okey, 7 pernafasan, 7 lapisan perut. Okey, 1, tahan, lepas tu baru turun 1, 2, 3. Ada orang dalam kelas Ustazah, dia seorang tak turun. Ustazah, bila nak turun? Bila nak turun? Si ada. Okey, sekali lagi. Last 1, 2, 3. Alhamdulillah, duduk. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kena buang energi negatif. Buang. Okey. Sekarang saya nak bagi masa, sebab kita dah keluarkan energi negatif. Dah ada rasa lapang tak? Rasa lapang. Segala puji bagi Allah. Kita dah lapang juga tak tahulah, ya Allah. Kita dah banyak makan orang. Kita dah hantar doa kepada Allah. Saya nak bagi masa dalam 3 minit. Puan-puan, doakan khusus untuk diri puan-puan, rumah tangga, keluarga dan anak-anak kesayangan. Allah angkat doa tersebut daripada seorang ibu yang dah bersih hatinya dan daripada seorang ayah yang sedang mencari keredaan. Pakai perempuan tak kena ada kat sini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mulakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah diriku, berkatilah suamiku, berkatilah anak kami ya Allah. Berkatilah rumah tangga kami ya Allah. Berkatilah rumah kami ya Allah. Muslim-muslimin ya Allah. Sempurnakan hajat mereka semua ya Allah. Limpahkanlah rahmat petunjuk kasih sayang pada mereka ya Allah. Limpahkan petunjuk rahmat kasih pada kami. Ajarkan kami cara mendidik anak-anak kami dengan sempurna ya Allah. Kami tak pandai ya Allah. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Muslim ya. Sempurnakanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Terimalah semua doa-doa kami ya Allah. Muliakanlah kami di sisi Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Perbaikilah segala urusan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu terhadap kami ya Allah. Muliakanlah kami sekeluarga ya Allah. Muliakanlah sahabat-sahabat kami ya Allah. Muliakanlah guru-guru kami ya Allah. Muliakanlah ibu ayah kami ya Allah. Muliakanlah sekalian muslim dan muslimat ya Allah. Ya Allah, hidup dan matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Dan berilah kami syurga yang paling tinggi tanpa hisab dan azab ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makbulkanlah ya Allah doa kami semua ya Allah. Jangan seorang pun tertinggal ya Allah. Makbullah ya Allah, makbullah ya Allah. Makbulkanlah ya Allah, kesianlah pada kami ya Allah. Amin, 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 amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya harap sesi perkongsian ini akan melekat dalam hati tuan-tuan puan-puan. Di samping kita dengar ceramah, kita membersihkan fizikal kita, zahir batin kita. Kita merasakan dekatnya kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Saya sangat puji golongan lelaki yang ada dekat sini, Masya Allah, sangat-sangat memberi kerjasama, sangat-sangat menjadi contoh yang terbaik. Saya sangat-sangat bangga tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sentiasa membantu tuan-tuan mengemudi rumah tangga, keluarga tuan-tuan dengan sempurna di sisi Allah. Allah sayang tuan-tuan, Allah beri kebaikan yang sangat banyak pada tuan-tuan, Allah muliakan darjat tuan-tuan di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pasti saya sampai dengan orang perempuan dekat sini. Saya bukan saja puji, saya tengok bagaimana kesungguhan hati, dan saya sangat sayu, dan saya faham bagaimana hajat seorang ibu, seorang isteri. Mudah-mudahan Allah berkati puan-puan, Allah muliakan puan-puan, puan-puan ibu yang terbaik. Tak ada ibu yang tak buat silap, tapi kita sentiasa nak membaiki diri. Dan pada tangan seorang ibu itu ada senjata doa yang mustajab. Puan-puan, jangan berhenti doa pada anak-anak. Walau bagaimanapun keadaan anak-anak, apabila seorang ibu mula berhenti berdoa, anaknya akan binasa. Tapi selagi mana seorang ibu tidak pernah putus asa, maka bersamanya Allah akan sentiasa bantu anak dia. Begitu juga seorang ayah. Jangan tinggalkan doa tuan-tuan pada anak-anak tuan-tuan. Doa tuan-tuan sangat mustajab pada anak-anak tuan-tuan. Bukan ibu je, ayah ada peranan yang istimewa. Sebab termasuk dalam, saya sebut tadi, pemimpin yang adil. Jadi tuan-tuan dah dapat satu genggaman doa dah untuk bahagian anak tuan-tuan. Jangan lupa doa untuk isteri tuan-tuan. Segala puji bagi Allah. Suami kalau tak doa untuk isteri dia hancur binasa dari segi emosi dan fizikal. Tapi suami yang selalu angkat tangan tadah doa untuk isteri dia akan selalu bersyukur dan bahagia. InsyaAllah tuan-tuan. Macam mana pun ujian, dugaan, Allah pasti bantu. Kena yakin. Baik. Ustazah nak bagi masa, kita ada kertas kan dekat situ. Okay, Ustazah bagi masa 3 minit untuk tulis soalan dekat Ustazah. Apa saja kemusykilan, satu soalan saja setiap orang berkaitan permasalahan anak-anak. Okay, boleh tulis sekarang. Kalau ada, tak perlu tulis. Okay, dan boleh hantar kat depan. Ustazah bagi masa 3 minit sahaja. Ustazah akan cuba jawab sehabis baik. Kita ada masa dalam 20 minit lagi, insyaAllah. Terus hantar je dekat depan ni. Okay, laju-laju je tulis. Ya. Boleh juga. Cuma saya tak kumpul soalan. Ya, tak tanya apa soalan tuan. Sila. Tapi ada mic, tak ada mic. Okey. Salamullah. Okey. Anak 14 tahun tikam ibu dia. Okey. Dia pasti putih, okey. Dia ada sebut tak kenapa anak tu tikam mak dia? Okey. Okey. Itu soalan dia tuan. Okey. Okey, bagus soalan tuan. Terima kasih banyak. Okey, soalan yang pertama berkaitan yang ada dah soalan yang tulis tu terus hantar depan cepat. Okey.
Soalan yang pertama tadi berkaitan tadi kes umur 14 tahun tikam mak dia. Mungkin berkaitan dengan dadah dan sebagainya. Kalau kita lihat usia 14 tahun, okey, usia 14 tahun ke, usia 18 tahun ke, usia 30 tahun ke, usia 9 tahun ke, usia 7 tahun ke, bila dia melibatkan dadah atau apa sahaja ketagihan, benda tu tidak mustahil. Okey, bila dia melibatkan dadah atau apa juga ketagihan, kita dah tak tengok dah dia sebagai 14 tahun dia boleh tikam mak dia sampai hati. Dia bukan isu sampai hati, dia isu kerosakan bahan kimia dalam otak anak tersebut. Sebab tu puan-puan, ada benda yang perlu dijaga pada diri puan-puan, tuan-tuan dan anak-anak berkaitan ketagihan. Pertama, melibatkan dadah. Kedua, melibatkan arak. Ketiga, melibatkan gadget, games dan sebagainya. Keempat, melibatkan hal-hal dan perkara-perkara lucah. Benda ni berlaku pada semua, mak, ayah, anak. Dia tak kira usia. Dan kalau saya nak sebut pencegahan, memang banyaklah kaedah dia. Tetapi kalau benda ni tak diawasi daripada awal, kajian saya menunjukkan kerosakan otak tersebut lebih teruk daripada orang yang otak dia accident. Dia accident, hancur otak dia, lebih teruk keadaan orang yang ketagihan. Jadi anak tadi bila dah datang ketagihan, dia dah tak datang rasional lagi dah. Jadi puan-puan, ustazah nasihatkan diri ustazah dan kita semua, kalau siapa terjebak dengan hal-hal sebegini, puan-puan, tuan-tuan, anak-anak dan sebagainya, cari solution yang terbaik. Of course, ustazah dalam masa yang singkat, saya tak boleh dah kata kita kena buat tu ada solution dia. Kena usaha cari. Ada satu kes tu ustazah ingat. Dia kata ustazah, anak dia hidugam 14 tahun. Hidugam. Kawan-kawan anak datang cari anak ni, dia halau dengan penyapu anak ni. Hidugam. Ustazah kata bawa pergi jumpa doktor. Doktor akan nasihatkan kaedah dan sebagainya. Tu pun tak tahu dah sampai dadah macam mana. Gam tu sendiri dah memang dah menyebabkan ketagihan. Lepas tu, ustazah, saya maju dah. Ibu-ibu, salah satu kaedah untuk menyelamatkan anak kita, bila malu dan ayah dan mak tak serasi, mak cakap lain, ayah cakap lain, tu masalah utama, maka anak takkan selamat. Simpan malu tu sampai tua lah, sampai dalam neraka nanti malu tu. Lebih malu kalau anak tu jadi ahli neraka, mak jadi ahli neraka, bapak jadi ahli neraka. Jadi minta bantuan sebelum terlambat. Okey, satu. Kedua, saya kata dekat dia, puan, baca Yasin setiap hari. Boleh tak saya baca seminggu sekali? Saya ada ramai anak, tak sempat. Saya bagi tahu bagaimana keriunsingan mak dan ayah, bagaimana usaha mak ayah, begitulah balasan Allah. Berpenat lelah mak ayah tu, Allah akan reply, bagi balik macam tu, bayar balik macam tu, melihat kepada kesungguhan mak ayah tadi. Tapi kalau leleh-leleh, tak kisahlah, tak apalah, nanti okey lah tu, okey. Begitu juga perjalanan hidup anak. Jadi kalau kita nak perbaiki balik yang soalan tadi, macam mana kita nak perbaiki yang dadah dan apa semua, jangan ada permulaan. Memang kena pantau sungguh-sungguh dengan doa, dengan nasihat, dengan aktiviti anak. Tapi kalau kita lihat hari ni, waktu tempat makan, mak pun dengan handphone, anak pun dengan handphone, ayah pun dengan handphone. Sebenarnya benda tu boleh kawal, boleh dikawal. Kalau kita tak mulakan, dia takkan jadi. Kita kena disiplin dulu. Kalau kita ralik, okay, saya bagi satu contoh ya. Orang yang suka melayari Facebook, kita suka melayari Facebook, kadang-kadang berjam-jam tengok benda yang sama je. Kadang-kadang ulang. Dia sedang mengalami ketagihan. Itu kajian saintifik otak yang dah dibuat pada penggemar-penggemar gadget ni. Dia dah mengalami ketagihan. Ketagihan dia adalah keseronokan dan kepuasan bila dia membaca kisah-kisah orang. So bila dia baca atau apa-apa benda lah yang dia tengok, dia akan rasa seronok. Lepas tu habis satu level, dia nak top up keseronokan tu lagi, dia kena tengok lagi. Habis tu dia nak lagi keseronokan tu, dia kena tengok lagi. Dan benda tu tak berakhir. Dia melekakan. So sedari, kalau kita sedari itu benda kecil, kita nampak kecil tapi kesan dia besar.
Sedari kalau kita terlibat dengan berjam-jam tengok gadget macam tu, maksudnya kita sedang mengalami ketagihan, which is ketagihan tu dikawal. Macam mana? Stop. Dah aku dah teruk dah. Ni namanya ketagihan. Sebab kepuasan kita, relax kita lah bila kita tengok. Kita tengah relax. Orang panggil me time kadang-kadang. Tengok apa sebenarnya tu. Dia kalau tengok itu membawa ketaatan kepada Allah, lebih dekat pada Allah, silakan. Kalau tengok itu lebih banyak sia-sia, kurangkan atau tinggalkan. Itu je. Supaya kita ada lebih banyak masa untuk benda lain. Apa dia? Ustazah pesan pada Ustazah dan kita semua, kita ada masa untuk baca Quran. Satu hari boleh baca 1 juzuk Quran. Kurang-kurang, tak pun separuh juzuk. 1 juzuk Quran sama dengan 20 muka surat. 20 muka surat tu 20 muka surat boleh habis dalam masa sejam setengah, 2 jam. Yang kita boleh tengok drama, yang kita boleh tengok scroll. Yang kedua tadi soalan apa ya? Saya lupa dah. Doa. Okey. Doa tadi tu tolong amalkan sebab dia doa dalam Quran. Okey. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amalkan. Tetapi ada urusan-urusan tertentu yang kita perlu doa spesifik. Contoh, Nabi Ibrahim masih mendoakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Spesifik kan? Masih juga ada doa-doa berkaitan dengan keampunan yang khusus dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir. Itu tentang doa keampunan yang khusus. Jadi setiap sesuatu ini ada doa khusus. Nabi SAW mendoakan Sayyidatina Aisyah. Dia doa sama. Nabi baginda Rasulullah doa sama macam dia doa pada kita semua ni. Tetapi Nabi doa pada Sayyidatina Aisyah menyebut nama Sayyidatina Aisyah. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah. Subhanallah. Jadi kita pun, itu Nabi, itu isteri Nabi. Jadi kita pun mungkin, yalah, kita tak biasa buat kadang-kadang, kita terlepas kadang-kadang. Jadi bila kita teringat tu tuan-tuan, puan-puan, di mana kita berada, terus doa. Teringat je, terpandang je. Ya Allah, kesian dia, ya Allah, berkati dia, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah. Sikit. Ya Allah, kasihani isteriku, ya Allah, ampunkan dosa dia, ya Allah, berkati dia, ya Allah. Sikit. Tak perlu tunggu di atas sejadah. Tu kaedah paling simple. Tak perlu tunggu di atas sejadah. Doa yang paling mustajab, doa yang diangkat oleh Allah, doa daripada hati yang khusyuk kepada Allah. Ni janji Allah. Apakah doa-doa yang diterima oleh Allah? Allah janji doa dengan hati yang khusyuk, dia berharap hanya kepada Allah. Doa minta pertolongan Allah dengan sabar dan salat, wajib Allah penuhi. Ada 3 doa-doa ni tuan-tuan. Tuan-tuan tidak pernah sekali Allah tolak doa tuan-tuan kalau dengan hati khusyuk. Ada 3 kaedah cara Allah menerima doa tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, doa itu dimakbulkan di dunia. Segera ke lambat ke dia pasti dapat. Yang kedua, doa itu menjadi penolak bala. Tak tahu pun tiba-tiba sebenarnya hari ni nak accident, tapi jalan smooth je datang dekat U-turn ni. Rupa-rupanya sepatutnya berlaku accident di sisi Allah, tak tahu pun. Allah dah elak bala tu awal-awal dah. Asbab ada doa kita yang Allah tak terima. Kita kata, ya Allah, doa tak terima dah lama dah, doa tak terima. Rupanya banyak sangat dah bala Allah tolak. Segala puji bagi Allah. Ni janji Allah. Yang ketiga, Allah simpan khazanah doa itu di syurga, di akhirat kelak. Sehingga kan pada ketika itu kita terkejut. Ni nikmat apa ni? Nikmat apa ni? Nikmat ni hadiah apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni semua ni? Ya Allah, apa benda semua ni, ya Allah? Ni milik kita. Milik sebab apa? Inilah doa-doa kamu yang tidak kamu dapati di dunia, tetapi kamu dapati pada hari ini. Ya Allah, kalau aku tahu, aku simpan doa tu sampailah akhirat kelak. Tak apa, tak payah makbul ya Allah kat dunia. Sampai level itu. Allah tidak pernah zalim. Semua doa yang kita doakan kembali balik kebaikan itu kepada kita. Apakah doa-doa yang tertolak? Doa dengan hati yang lalai. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lepas solat pegang telefon, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, tak dapat apa-apa. Zero. Bukan
lepas solat tu doa mustajab, janji Allah Ta'ala. Jadi pada lepas solat tu kita Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rugi, subhanallah, Allah Akbar, rugi tuan-tuan. Tu tengah minta kebaikan sungguh-sungguh dunia akhirat. Confirm Allah bagi. Doa itu juga dibaca di rukun yamani waktu tawaf. Allahu Akbar, baca bersungguh-sungguh. Tuan-tuan nak doa apa lagi? Habis solat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah makbulkan daripada hati. Dapat Allah atur. Yakin. Lepas tu tukar. Semua kaedah-kaedah merepek kita buat selama ni tukar. Okey, boleh insya-Allah. Baik. Dan dalam masa 10 minit lagi insya-Allah Ustazah akan cuba sedaya upaya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana nak jadi ibu ayah baik kepada anak tiri yang telah dewasa, cara didik dan anak. Segala puji bagi Allah, pilih tuan-puan jadi ayah tiri. Segala puji bagi Allah. Ya, barang siapa dia jaga terima kasih. Dia jaga satu jiwa, satu anak, dia didik dengan sebaiknya, dia akan jadi saham akhirat. Mungkin ada gap, mungkin setengah orang tak, setengah orang mungkin ada gap. Pesanan Ustazah, jangan buat melampaui kemampuan. Kita akan stres. Buat yang terbaik macam mana Nabi nak, yang bersederhana. Apa dia yang kita mampu buat, seperti mana anak kandung, kita buat. Tak ada beza anak tiri, tak ada beza anak kandung kita. Selalu ingat, inilah yang Allah akan tanya. Kita didik satu perkataan yang baik dan akhlak baik pada dia, dia amalkan, benda tu kita akan dapat sampai bila-bila. Jangan buat berlebih-lebihan. Tu je pesan Ustazah. Ya. Bagaimana cara nak terbaik, nak didik anak selalu melawan cakap, atau yang nak kita dengar cakap dia je? Nak macam mana tu? Dia kan, kalau anak kita suka lawan cakap selalunya adalah kita tersilap dah waktu dan proses dia nak sampai start melawan cakap tu. Waktu kecil ke kita terlepas proses tu. Contoh waktu kecil ni, waktu main dengan dia. Jadi kalau kita terlepas proses main dengan dia, sibuk main dengan dia, dia main benda tu, kita duduk sekali dengan dia main benda tu. Kita boleh kejar dia, kita boleh bersama dengan dia, bertumbuk dengan dia, bergomol dengan dia, peluk, cium, doa, usap kepala. Jadi kalau kita terlepas fasa tu, dia akan pergi stage nombor 2. Dia akan memberontak lah, sebab kita dengan dia banyak tak perhatian kita waktu dia level dia kecil. Jadi sekarang lihat pada usia anak yang tak nak dengar kata kita tu, usia dia berapa. Kalau usia dia masih kecil lagi, buat balik proses yang main tadi tu. Okay, suka lawan kita waktu kecil, okay, pegang tangan dia, usap dia, suap dia, doa dia, main dengan dia balik semula. Okay, dan tukar perkataan kita. Kalau perkataan kita selama ni, adik ni selalu tak dengar cakap ayah. Anak ayah yang baik, mesti oh ni budak yang paling baik ni, ya Allah, ni lah budak yang suka dengar cakap ayah ni. Memang dia tak dengar pun, tapi itulah perkataan dia. Tuan-tuan akan sentiasa doakan dia tak dengar cakap sampai bila, itulah perkataan yang tuan-tuan ulang balik. So sekarang ni kita tukar, ni lah anak yang paling baik. Isteri kita bawa air dekat kita, dia bawa air apa? Air minum. Nah abang, ya Allah lembutnya isteri abang, ya Allah muliakanlah dia, ya Allah comel benar. Boleh senyum lagi tuan-tuan, sebenarnya melapangkan dari tuan-tuan tahu. Daripada ya Allah tuan isteri ni apa ni, apalah. Jadi berbeza cara memandang, lebih melegakan hati. Dengan tuan-tuan pandang dengan cara yang dia yang dengar pun rasa macam tapi saya suka. Ada yang tipu kata tak suka. Suka orang, Perli lah tu. Tak, memang ni isteri Allah bagi tak pada. Dah tak ada dah yang terbaik pada tu, insya-Allah. Yang berbeza, memanglah proses tu susah. Mana ada benda yang senang nak dapat kejayaan, semua benda susah. Nak masuk
masuk syurga? Memang susah. Tak nak semayang nak masuk syurga? Kok mana? Dengan rahmat Allah memang boleh masuk syurga. Nak tarik rahmat Allah, solat, taat perintah Allah. Kalau Allah nak masukkan orang yang tak solat dalam syurga pun itu hak Allah, tetapi Allah perintahkan kita untuk solat. Maka perintah tu buat dulu. So macam itulah. Jadi itu kalau anak kecil saya kata ya. Lepas tu kalau dia dah sampai remaja, maka kita ada teknik tertentu untuk dia mudah dengan kata kita. Satu, kita kena faham bahawa itu macam saya kata tadi, kesalahan kita yang dulu. Banyak taubat tuan-tuan. Malam-malam selalu bangun minta ampun dengan Allah, ataupun selalu astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku silap didik anak. Anak suka tengking, anak suka marah, anak tak dengar kata ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ajar aku cara nak didik anak dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, perbaiki urusan aku sebagai ayah, perbaiki urusan anak aku. Doa, taubat. Lepas tu berkawan balik dengan dia. Tuan-tuan memang kena turun ego. Tak ada cara lain. Kena turun ego. Kena ada masa berdua dengan dia. Anak ni saja khusus. Kenapa dia memberontak? Kenapa dia tak nak dengar cakap? Kita tak nak dengar cakap orang tu sebab apa? Kita tak puas hati dengan dia. Banyak benda kita simpan dalam hati. Kita tak suka cara dia. Jadi mungkin ada cara teguran yang dia tak berkenan dekat kita. Dia rasa ayah pun buat, kenapa dia tak boleh buat? Ayah pun tak pernah ambil tahu pada dia dulu, kenapa sekarang nak ambil tahu? So kita kena pusing balik masa. Ambil jom hari ni kita keluar makan. Tak nak lah ya, apa nenek-nenek. Pujuk lagi lain kali. Sekali ni je. Okay, jom sekejap ya. Kita rapat setengah jam, 5 minit. Pujuk. Sikit-sikit je, injek sikit-sikit je. Ayah minta maaf. Ayah bukan ayah yang sempurna, tolong doa ayah ya. Tolong doa ayah ya. Tu cukup dah untuk satu hari tu. Dia muka dengking, suka tak apa. Benda tu masuk dalam hati dia juga. Benda dah rosak, tak boleh dibaiki time-time itu tuan-tuan. Dia memerlukan masa. Itu je proses dia. Dan kali-kali bagi hadiah dekat dia. Ni Umi bagi. Apa ni? Apa? Orang tak pakai apa baju ni? Tak apa, tak pakai, simpan je. Umi bagi. Tak payahlah Umi ambil balik. Tak apalah, simpanlah. So, cukup. Biar dia nak cakap apa pun cukup. Okay? Batu, kalau dicurahkan air, sedikit, titik, lama-lama dia melekuk juga. Yang itu je. Masalah bila kita putus asa. Doa ni jangan lupa setiap hari. Kalau boleh baca Yasin setiap hari, baca Yasin. Lepas tu baca Ya Latifu Ya Latif, Ya Latifu Ya Latif, Ya Latifu Ya Latif, Ya Latifu Ya Latif. Baca selalu. Ya Allah lemah lembut, Tuhan yang maha halus dan dalam pengetahuannya. Ya Allah, jadikanlah anakku berlemah lembut terhadapku ya Allah. Mudahkanlah dia dengar kataku ya Allah. Satu lagi sebut Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ni 3 ni Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ustazah, apa maksudnya? Pergi cari apa maksudnya nama Allah 3 ni. Berdoalah kamu dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nescaya Allah makbulkan. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Anak kita. Okay. Bagi kaedahnya, jangan tunjuk kita lebih mulia dari anak. Aku ayah, dengan cakap aku. Aku ibu, dengan cakap ibu. Ni ibu. Walaupun hakikatnya memang kita lebih mulia pada anak. Kalau dia duduk, kita duduk tepi dia. Dia duduk, kita duduk tepi dia. Bukan kita berdiri cakap dengan dia. Dia duduk, kita duduk tepi dia. Nabi SAW, kalau orang datang pada Nabi cakap macam ni, kita kan biasa sembang kerja. Tapi Nabi akan alihkan badan sekali. Nabi SAW ketika Sayyidatina Fatimah datang rumah Nabi, Nabi akan bangkit terus. Ya Fatimah, ya putriku, hai putriku. Nabi pergi pada Fatimah, belum sempat Fatimah datang, Nabi peluk Fatimah, ajak mai duduk sekali, duduk tepi Nabi. Contoh kalau ada anak remaja tak sampai level tu, kena buat daripada sekarang supaya tak hilang level tu. Bukan anak datang cium kita sebenar-benarnya, ini kaedah Nabi.
tu memang nak terpa dah cium mak ayah. Tapi sebelum tu mak ayah tu muliakan anak lebih lagi. Ini akhlak Nabi. Nak beli hati. Nabi bangkit, Nabi terus peluk Fatimah. Itu cara Nabi melayani, menyantuni anak. Kita kalau duduk dekat bawah, anak dekat atas, kita tengah nak makan, anak kat atas, kita tengok gitu je. Kat situ sebenarnya, okay, antara nak melembutkan hati, tengok, Assalamualaikum, selamat pagi anak ayah. Bangun. Jom makan dengan ayah. Jom puk bau dia, jom makan dengan ayah. Jarang ayah boleh buat, mak pun jarang boleh buat. Tapi itu kaedah dia, nak membeli balik hati anak remaja. Ataupun kalau memang anak kita okey dah proses daripada awal, inilah kaedah dia untuk didik anak remaja. Kita akan sentiasa di hati dia sama bila. Banyak lagi yang susah, tapi pendek masa dia susah, tak boleh nak explain semua. Berapa masa yang cukup nak bersama dengan anak Ustazah? Berapa jam, berapa minit? Kaedah masa yang cukup bersama anak adalah beri masa ketika anak perlu masa. Kita ada kat rumah, tiba-tiba anak balik rumah dengan van sekolah. Ibu. Kita tengah nak rehat. Kita pun baru balik kerja, nak rehat. Ibu. Beri masa ketika anak nak masa. Dia tengah nak kita. Esok-esok bila kita dah tua, kita nak dia pun tak ingin. Kalau kita tak ada masa dia. Benda ni terjadi tanpa sedar sebab dia minda bawah sedar. Ngap saja. Jadi apa kita nak buat? Ya Allah, anak ibu seronoknya jumpa. Perempuan, segala puji bagi Allah. Allah temukan kita setengah berpisah, tak tahu boleh jumpa lagi ke tak. Anak kita pergi sekolah ni, pergi universiti, pergi kerja, pergi mana, belum tentu boleh jumpa lagi kita kalau Allah tidak menemukan. Jadi setiap kali pertemuan hargai, setiap kali perpisahan hargai, tuan-tuan. Tolong hargai sangat. Ucapkan benda kepada anak. Ya Allah, segala puji bagi Allah temukan kita balik. Rindunya, walaupun satu rumah, rindunya ya Allah. Itu kaedah dia, suami isteri dan anak-anak. Nabi SAW akan bertanya khabar anak isteri di dalam rumah. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Kita tak tanya khabar orang sebelah, dah tahu dah dia hidup. Allahu Akbar. Tanya khabar orang ke office. Macam mana? Sihat? Bos tanya kerja seronoknya hari ni. Bos tanya. Gebu-gebu perasaan dia, bos yang ambil tahu. Bos handsome pula tu. Bersiap untuk bos pula tu. Allahu Akbar. Buat dosa sepanjang berapa jam dia ke office. Yang patut kita tanya khabar yang sebelah katil, sebelah ni batal dulu. Dalam selimut sama tu patut kita tanya khabar. Anak dia patut kita tanya khabar. Sihat ke? Alhamdulillah. Apa khabar? Happy tak hari ni? Walaupun depan mata, dia sihat. Okey, tadi saya jawab. Saya cerita apa? Nabi Masih. Okey, Nabi Masih sebenarnya. Kejap, tadi saya cerita pasal okey? Masa. Berapa masa? Beri masa waktu anak nak masa kita. Okey, dia pun datang, ibu, apa semua. Okey. Kita tengok penat ni, penat. So jangan cakap, oh ya Allah penat ibu. Dah sampai. Dah. Masuk bilik, kunci pintu. Ibu nak me time, okey? Tak perlu perempuan baring je dekat depan tu. Anak, siapa nak urut tangan kanan? Siapa nak urut tangan kiri? Siapa nak kaki kanan ibu? Siapa nak kaki kiri ibu? Siapa nak kepala ibu? Biar orang urut. Serius diorang akan buat. Tapi kalau tak biasa, diorang pun tak nak buat. Kalau selalu mengelak, diorang pun tak nak buat. Okay? Beri masa waktu anak panggil. Ibu-ibu tahu tak dekat sekolah tadi, tinggal terus. Ya dia? Ya ke ya Allah, sebenarnya dalam tak masuk pun apa nak cerita ni. Sebab banyak benda nak fikir ni. Rungsing itu, rungsing ini, kita masuk. Ya Allah, ya, tapi kita ambil keyword dia je. Ya Allah, betul ke? Masya Allah, bagusnya. Ya Allah, ibu suka dia. Ibu-ibu ni lukisan dia. Ya Allah, cantiknya. Anak tak dekat dinding. Dinding mana ibu? Dinding bilik ibu pun tak apa. Dia tak nak tapi tak apa, biar je. Dia rasa sampai tahap macam tu. Ayah. Ayah tengok telefon tak berhenti kerja. Tak habis. Ayah, tinggal sekejap. Pusing. Ada apa? Okey, cerita kat ayah.
Ayah dia lebih kepada peluk, tepuk, usap kepala. Kaedah dia, tepuk belakang anak. Okey? Tak sempat Ustazah dah. Itulah Ustazah minta soalan yang banyak, jawab tak sempat. Penat kami tulis. Perlu tak tunjuk secara zahir kasih sayang? Perlu. Nabi sebut, sahabat Nabi pun menyebutkannya, kamu sayang, zahirkan kasih sayang kamu. Ucap, tunjuk, buat. Ya, jangan simpan ke hati. Anak umur 24 tahun susah nak solat subuh sebab umur 7 tahun dia tak mula, kan susah. Itu proses tu kena buat balik semula lah. Anak berkira-kira urusan kerja rumah, panggil, duduk ramai-ramai sebelum nak buat kerja rumah. Kerja rumah tu nak buat malam nanti, sekarang pagi panggil. Bukan malam tu panggil, pagi panggil. Okey, malam ni kita nak kemas rumah. Abang akan buat boleh bagi terus ataupun bagi mengikut tugasan siapa yang selalu suka. Contoh abang ni suka basuh pinggan. Okey, abang basuh pinggan. Okey, setuju. Ni akan nak buat apa? Ni akan nak buat apa? Okey. Lepas tu pastikan lepas abang basuh pinggan, jangan siapa pun makan tak basuh. Okey. Orang ni lepas lepas kakak bersihkan sofa, jangan siapa semakkan balik sofa. Maksudnya setiap orang konon-konon mendapat tanggungjawab. Ni hak dia. Anak-anak kita ni, dia nak ni tuan-tuan, dia nak recognize, di-recognize, dikenali dia punya hasil kerja. Jadi lepas kita bagi kerja, kita kata jangan siapa buat apa-apa kat dia. Jangan siapa buat apa-apa kat dia. Itu cara kaedah dia. Dan dapatkan persetujuan dan bagi tahu jam bermula pukul berapa. Tu masalah dia bila kita nanti buat, esok buat ataupun dah kemas sekarang. Memang tak jadilah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada Ustazah. Tak apalah perempuan, kejut je lah anak umur 24 tahun tu solat. Kejut je lah, kejut fikir Allah tangan ni gunakan ya Allah supaya tak masuk neraka tangan ni ya Allah. Macam mana nak atasi anak yang kerap nangis, selalu kena peluk dan dua-duakan dia. Kalau umur dia 30 dia tak buat macam ni dah. Jadi ini memang fasa dia, satu. Yang kedua, raikan Ustaz dia doa banyak, ya, baca alam nashrah banyak-banyak dekat dia, dan tenang hati dia. Dia nangis tu sebab dia nak perhatian. Ada waktu apa-apa yang dia tak dapat perhatian. Okay, alright, itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak atas segala komitmen puan-puan. Ustazah sangat seronok berada di sini. Dan satu lagi, ada soalan anak-anak selalu ada soalan nak tanya, macam-macam soalan nak tanya. Boleh bagi tips tak bagaimana nak jawab secara berhemah pada anak? Sebab kadang cara nak jawab tu rasa macam nak marah je anak tu. Satu soalan. So, dalam kaedah Ustazah akan ada 5 anak, 4 anak tu dah bercakap kan. Jadi Ustazah akan, okey, abang nak tanya apa? Ya, abang dulu. So okey, lepas tu kakak tanya apa? Itu satu kaedah lah. Okey, lepas ni kakak. Okey, lepas ni orang ni. So satu kaedah Ustazah. So kadang-kadang anak Ustazah akan kata, ibu boleh tak adik nak cakap? Okey, boleh. So dia dah tahu dah waktu dia nak cakap. Kadang-kadang waktu contoh Ustazah tengah sangat benda yang sangat serius Ustazah tengah buat, dia orang pun nak bercakap. Sekarang Ustazah, okey, kejap. Ustazah ada kerja-kejap, buat dia kerja-kejap. Lepas ni pun tengok. Okey. Kadang-kadang Ustazah stop terus time tu. Okay, boleh bagi masa kat ibu kejap je. Dia tengok jam tu, nombor 5, sekejap lagi nombor 6, ibu tengok adik. So dia akan tengok betul jam tu. Selalunya anak ni diberi masa. Satu lagi, ibu ataupun ayah memang kena sedia dengan telinga. Anak bebek, dia kena
dia, seorang ajar susah juga. Tapi dia kena belajar benda tu supaya masuk apa pun, soalan apa jenis pun, okey, beranilah jawapan dia. Tapi ibu kenapa nak? Okey, tu sebab dia. Ataupun tanya semula anak, adik rasa apa jawapan dia? Kenapa? So bila budak tu boleh berfikir, kita boleh tenang sekejap. Itu cara dia, okey. Satu lagi kaedah dia dipanggil, ini cuma teknik komunikasi. Satu lagi kaedah dia dipanggil kaedah mendengar. Apakah kaedah mendengar? Kaedah mendengar adalah mengulang semula apa yang didengari. Kaedah mendengar adalah mengulang semula apa yang didengari. Siapa paling pandai kaedah mendengar? Ibu. Bila anak cakap, ibu, ada nak makan, ibu ada nak makan. So apa ibu selalu cakap? Kalau ayah relax je, ayah ke mana dia buat keputusan? Jom pergi keluar, jom ayah belanja. Tapi kalau ibu, dia kata nak makan, tu ayah pertama ibu. Ibu ada nak makan, baru dia jawab benda lain. So bila anak bercakap sesuatu, ulang balik apa dia cakap. Tu salah satu kaedah meredakan dia ketika dia banyak soalan. Ibu, kenapa matahari bercahaya, ibu? Kenapa matahari bercahaya ya? Dia akan jawab balik semula. Biarlah ibu sebabkan matahari tu gini. Kita boleh tenang sekejap sebelum kita dapat jawapan. Itu semua kaedah lah komunikasi. Saya bagi sikit-sikit lah, tak sempat. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah, dengan rendah hati mohon ampun maaf. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan perempuan awesome sangat. Allah merahmati tuan-tuan perempuan, seluruh keluarga perempuan tuan-tuan, semua anak-anak sulit keturunan. Allah berkati, Allah muliakan, Allah sayang, Allah beri syurga yang paling tinggi tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Okey, Ustazah ada masa insya-Allah dalam 10 minit. Ustazah ada bawa barang Ustazah dekat meja sana, ada suami Ustazah. Okey, satu yang pertamanya adalah buku tulisan Ustazah, Indahnya Hidup Tanpa Derita. Ini Ustazah kata 40 kisah benar. Buku ni 40 kisah benar tentang rumah tangga yang ekstrim. Contoh, isteri dia mengandung, suami pijak perut. Banyak sangat ekstrim. Setiap satu ni ada panduan dan cara berdepan, komunikasi, doa, praktikal. Apa nak dibuat bila ada ujian begini? Okay? Ni buku ni harga dia RM20. Kemudian Ustazah ada satu lagi buku, Syurga Seorang Isteri, pun tentang rumah tangga. Dua-dua ni lelaki dan perempuan, bukan perempuan je. Okay? Semua kisah benar. Macam mana Ustazah kumpulkan kisah benar ni? Antaranya adalah bila Ustazah kata Ustazah buat training kan, lepas ada training orang datang bercerita masalah. Jadi Ustazah terfikir, apa Ustazah boleh bantu dengan lebih lagi banyak manfaat? Sebab masalah tu lebih kurang sama, tapi ekstrim. Jadi Ustazah hasilkan buku ni. Ya, insya-Allah ada panduan dan cara dia. Mudah-mudahan berkat. Kemudian Ustazah bawa sabun kecantikan. Ustazah ni adalah formula daripada ibu Ustazah. Kandungan dia adalah pulut, kolagen dan madu. Mak Ustazah umur dia 60 lebih, tapi sangat cantik Allah bagi dia. Kulit dia sangat cantik. Ya, ni adalah untuk ceragat. Harga dia satu ni tahan berapa lama? 4 bulan. Sabun ni 4 bulan, potong kecil-kecil. Harga dia RM50. Okay, dekat sana. Dan last sekali, ada yang memang jeragat terus, lepas tu mendapatkan dengan izin Allah memang jeragat hilang, habis terus. Itu rezeki masing-masing. Okay? Kemudian ni ada produk Ustazah sendiri, Raudah IQ. Ustazah perempuan tuan-tuan tak jual produk orang. Setakat ni belum lagi. Raudah IQ produk Ustazah sendiri. Ustazah makan waktu Ustazah kecil. Kami adik-beradik semua makan. Mak Ustazah dapatkan daripada seorang profesor, dah arwah dah pun. Sekarang Ustazah dapatkan daripada isteri profesor tersebut. Produk ni tak dijual di mana-mana, hanya di klinik profesor saja. Dia bukan dadah, bukan drugs, bukan herbal. Dia adalah garam mineral. Jadi Ustazah makan tujuan dia adalah untuk kuatkan ingatan, mudahkan hafazan. Ustazah dulu di MRI Sen balik pulau. Ustazah dengan izin Allah, Ustazah masuk pertandingan, sibuknya belajar, tapi boleh masuk pertandingan 40 pertandingan sepanjang di MRI Sen 2 tahun. Dia tempat dia terima. Ustazah jadi pembidato terbaik Pulau Pinang. Ustazah jadi pembahas terbaik MRI Sen Malaysia. Jadi Ustazah yakin dengan apa yang Ustazah ambil. Mak Ustazah ni dia memang jenis beri yang terbaik pada anak-anak. Jadi memang untuk buat keingatan, memang untuk mudahkan hafalan. Dan bila Ustazah jumpa profesor ni, Ustazah keluarkan
Raudah ini di atas nama company Ustazah. Banyak sangat anak-anak yang slow learner jadi fast learner. Alhamdulillah, anak yang dapat 9A, 11A, anak-anak hafiz yang ambil, anak yang tantrum. Sebab dia melibatkan untuk otak dan juga emosi. Kalau kita yang dewasa ni, emosi dan kekuatan otak juga insyaAllah. Kurang marah insyaAllah. Itu saja daripada Ustazah. Oh, harga dia. Harga dia 3 ni. Satu ni tahan 1 bulan hingga 2 bulan ikut umur anak. 3 ni Ustazah jual 3 ni 130. Sebenarnya 3 ni satu ni harga ni 70, 210. Tapi Ustazah jual 3 ni RM130. So boleh kongsi-kongsi ke ataupun nak beli sekali set 3 RM130, tahan 3 bulan hingga 6 bulan. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Mudah-mudahan apa saja yang perempuan beli, apa saja yang perempuan amalkan, mudah-mudahan Allah terima, Allah makbulkan segala hajat perempuan, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Laila Aliza binti Zakaria di atas perkongsian yang telah diberikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan pengajaran yang berguna daripada ceramah yang telah disampaikan oleh beliau. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderan hati kepada penceramah kita. Dijemput Ustazah Syamilah binti Muhammad Ali diiringi Ustazah Syamilah binti Muhammad Ali bagi menyampaikan cenderan mata kepada Ustazah Laila Aliza binti Zakaria. Majlis persilakan.